Setelah kita berada di bawah tajuk sabar setahun lebih. Baju biru bila masa zikir hukum jadi makruh. Aku berkata untuk memagari diriku, cuma aku ala nafsi. Berkenaan dengan wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu. Nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yunawwira qulubana bi nuril ma'rifah wa yakhtimuna bil husna wa yuyassir umurana wa umur al-muslimin wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dipanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayah daripadanya dapatlah kita di malam yang mulia ini sama-sama berkumpul di sini untuk melanjutkan majlis pengajian kita. Kalau tak silap saya sampai muka surat 76 ya. InsyaAllah kita akan baca Ratib Al-Haddad yang dihimpunkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Ratib ini semacam juga dengan hizib. Ratib artinya amalan tetap saban hari. Karena itu sembahyang 5 waktu itu juga disebut sembahyang rawatib, sembahyang yang tetap. Dan sembahyang sunatnya pun sembahyang sunat rawatib, artinya amalan tetap. Jadi apa yang akan disebutkan di sini yaitulah himpunan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta doa-doa yang dihimpun oleh wali kutub, yaitulah Al-Habib
Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelumnya 2 hizib telah kita baca. Hizib yang pertama Hizib Bahar, hizib yang kedua Hizib Imam An-Nawawi. Kedua-duanya itu juga wali kutub. Jadi ini amalan daripada aulia Allah. Kutub ini maknanya poros. Poros tempat bila yang tu pusing, yang lain semua pusing. Nah, itu makna al-qutbu. Poros kepada sesuatu yang di tengah itu. Bila yang tu pusing ke depan, dia yang lain pun ikut. Jadi artinya orang yang mengetuai kepada wali-waliullah yang ada pada zamannya. Itu yang dipanggil kepada mereka wali kutub. Macam-macam jenis wali, ada autad, ada abdal, ada apa lagi yang lain-lain, al-ghaus dan seumpamanya. Ada aulia ahlun najbah, maksudnya wali penyangga bala dan musibah. Mereka ni sanggup menanggung apa yang tidak sanggup ditanggung oleh masyarakat. Mereka menanggung kesusahan, kesulitan. Tak apalah, jangan ditanggungkan kepada orang ramai, kami tanggung, tak apa. Macam kalau orang dua laki bini dengan anak, bertiga beranak lah, naik mutu jatuh. Ketika mutu tu jatuh, mak ni yang kilik anak tu, mana dia nak hempuk anak dia? Dia kaki dia patah tak apa, bagi anak dia selamat. Itu maksudnya peranan mak tu macam tu. Dia handung anak dia macam mana pun dia jaga, nak bagi anak dia tu selamat. Mungkin kaki mak ni patah, tak apalah, mak terima hakikat. Tapi jangan anak dia tak tahan. Sekali bila anak teriak, mak pun teriak sama. Ya kan? Mak ni tak apa, orang besar boleh tanggung lah. Macam tu. Dia boleh tanggung kesakitan. Tapi anak dia kalau teriak, dia tak boleh tanggung. Dia sendiri tengok dia teriak, dia tengok anak dia teriak. Ini namanya mak yang berperanan menyangga bala kepada anak. Begitulah aulia-aulia Allah. Para ulama-ulama yang besar-besar itu menanggung hal-hal yang orang ramai tak faham sebenarnya. Dia tanggung tu dia tak faham. Orang kata dia tu mudah-mudah saja, padahal banyak pengorbanan daripada dia sendiri. Dia tak nak ceritalah pada orang ramai benda-benda tu, ya kan? Tapi dia sanggup tanggung lah, sanggup letih lah, sanggup segala-gala nak bagi ilmu kepada orang ramai, nak bagi manusia. Kasihan kepada umat Nabi Muhammad ni, nak bagi umat Nabi Muhammad ni alim, nak bagi umat Nabi Muhammad ni pandai. Tak apalah dia susah payah, tak apa. Dia buka sekolah, dia buka benda-benda tu, kadang-kadang orang tak faham pertanggungan dia tu. Di segi letih dia, di segi duit kupang dia, apa semua orang tak faham. Itu maknanya penanggungan. Begitulah para anbiya dan mursalin menanggung benda yang umat tak faham. Nah, kalau mereka faham, mereka akan sambut Nabi kita dengan permadani merah masa datang ke negeri Taif. Tapi sambut dengan apa? Dengan batu. Tak faham. Nabi ini pun sabar lah. Orang tak faham. Datang malaikat yang mewakili bukit kan, ni puak ni nak buat macam mana? Nak hempuk semua, nak bagi tenggelam semua. Jangan. Kalau pak-pak ni tak terima, mungkin anak-anak dia nanti luahnya dada. Kalau bangsa kita tanya lagu tu, elok lah, habis pi lah. Tu kalau kita mungkin. Tapi orang-orang ahlun naubah ni, penyangga bala, dia sanggup tahan. Dia tahan. Benda-benda macam tu orang ramai tak faham. Orang kira seronok dia dah jadi dah. Ibarat kata gulai dah dalam periuk dah, tinggal buah atas nasi dah. Macam mana ulama tu memproses sehingga jadi gulai itu dalam periuk? Allahu Akbar. Dia punya perjuangan. Daripada cari daging, hereh, cari rempah dia apa semua. Umat ni tahu cedok buh lah, macam tu lah kan. Ya kan? Macam tu lah. Apakah umat membantu dia memproses? Tak. Tapi aulia, Nabi mereka sabar. Sabar luar biasa. Apa doa mereka? Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Bagi rahmat kepada umat Nabi Muhammad.
kasihani umat Nabi Muhammad. Dada mereka lapang terbuka kepada semua umat Nabi Muhammad. Kasih sayang dia tak kira parti, tak kira kelompok apapun, kasih sayang dia luar biasa. Itu maksud aulia-aulia ahlun naubah. Orang yang menanggung penderitaan di kalangan umat. Umat tak faham, mereka tak faham, atau boleh buat tak faham, boleh jadi juga. Buat tak faham. Penanggungan itu besar. Kadang-kadang cuma orang tak sanggup macam dia buat. Nah, itu dipanggil aulia ahlun naubah. Ada jenis macam itu. Wali-waliullah. Dia sanggup menanggung. Bahkan pernah ada sebagian wali berkata, ya Allah, besarkanlah badan saya ni. Jangan bagi ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Biar saya seorang masuk, tak apa. Bagi badan saya besar, tak celih dah orang lain. Badan saya seorang, orang lain tak celih lah. Saya tanggung, tak apa. Orang lain bagi seronok. Macam tu, sampai dia nak tanggung kesusahan, kesakitan, kepayahan dan macam-macam. Baik. Ni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad termasuk orang-orang yang demikian. Beliau di dalam sejarahnya umur 7 tahun dia dah buta. Dia kena penyakit apa? Cacar. Penyakit apa? Yang bukan leukemia, penyakit apa? Yang kusta kalau lebih kurang macam tu lah. Penyakit besar tu. Umur 7 tahun dah buta dah. Tapi kitab yang dia tulis, kita yang celak mata baca tak habis. Kita celak mata nak baca Risalatul Muawana, nak baca An-Nasaih Diniyah dan segala-gala, tak dia tulis. Macam mana dia tulis? Macam mana dia mengaji? Macam mana dia boleh hafal semua? Mata dia tak nampak. Yang kita Allah bagi mata ni, nak baca hak dia tulis pun tak habis. Subhanallah. Dia jawab balik dengan pepatah Melayu lah. Kalau dia nak 1000 apa? Daya. Kalau dia tak nak 1000 dalih. Kalau dia nak, boleh buat semua. Malaysia boleh apa tu? Dia mata dia teringin. Dia nak buat. Dia kesian kepada orang Nabi Muhammad ni. Baik. Kita lihat dalam ratib yang dia susun, amalan-amalan yang dia amalkan saban hari. Kalau di pondok saya baca ni lepas maghrib. Dia kalau Hizib Bahar itu dibaca lepas subuh. Kalau Hizib Nawawi dibaca selepas asar. Kalau yang ni dibaca selepas maghrib pula. Macam kita lah ni baca lepas maghrib. Kalau tak boleh pun masa bila pun tak apa. Itu cuma cadangan sahaja. Dibaca ketiga-tiga wirid ni. Amalan ni sangat besar dia punya hikmah, sangat besar dia punya kelebihan dia. Baik, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama beliau sebutkan surah Al-Fatihah. Kita maklum semua kelebihan kepada surah Al-Fatihah. Jadi bermula ratib Al-Haddad dengan surah Al-Fatihah. Hari itu sudah saya terangkan kelebihan surah Al-Fatihah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selepas itu disambung dengan Ayatul Kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kepada akhirnya, yang biasa kita baca selepas sembahyang. Memang sunnat Nabi, sunnah Nabi membaca Ayatul Kursi setiap selepas sembahyang fardu. Itu ada hadis dia menyuruh kita membaca Ayatul Kursi selepas sembahyang fardu. Tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga kecuali mati saja. Ini kalau lepas maghrib tadi kita baca Ayatul Kursi, kita mati lepas maghrib ni, insyaAllah syurga bagi kita. Lepas isya kita baca pula sampai subuh esok. Kalau kita mati tengah malam, maka syurgalah bagi kita. Jadi sekurang-kurangnya Ayatul Kursi ini dibaca 5 kali sehari selepas sembahyang. Belum lagi sebelum kita tidur, kita nak kena baca juga Ayatul Kursi ini. Dan cara baca dia, nah ini perhatikan yang ada kitab, dengan 9 kali berhenti ataupun 10 kali berhenti. Itu ijazah daripada guru-guru kita. Jadi membacanya jangan kelang kabut, jangan cepat-cepat.
10 kali berhenti ataupun 9 kali berhenti. Coba tengok nih dalam apa namanya catatan kita. Ini yang 9 kali berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira dengan tanganlah satu ni. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berapa kali berhenti? 9 kali. Kalau nak baca 10 kali berhenti, potong yang pertama, potong 2. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Situ. Jadi kalau baca begitu 10 kali berhenti. Kenapa kita perlu berhenti membacanya? Nak bagi dia resap dalam hati. Jadi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kita baca satu-satu, bagi dia pukul denyutan jantung kita. Setiap kalimat yang kita baca tu resap masuk dalam hati kita, baru berkesan, baru ayat ni berkesan. Ni cerita orang jumpa lembaga, jumpa hantu, yang dia pun takut, sambil takut sambil dibaca. Macam mana dia baca? Allahu la ilaha illallah. Baca apa? Baca pun tak betul, dia telan huruf. Dia tak, karena itu disuruh berhenti 10 kali atau 9 kali. Nak bagi kalimat tu biar resap dalam hati. Dia renung pula maknanya. Kalau dia baca dengan cepat, dengan dia telan huruf, jadi Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa man dzal ladzi. Apa baca itu? Bukan begitu cara dia baca. Baca tenang-tenang seperti kita baca tadi, insya-Allah berkesan. Kalau jumpa lembaga, dia baca cepat macam tu, sirap-sirap, lembaga tu menari depan dia. Allahullah, dia tahu. Dia ejek kita pula. Hang baca apa? Mana aku nak lari, hang baca tak betul. Dia marah. Macam budak-budak kita di Mesir lah, tu baca, nak orang kesurupan, dia baca Ayatul Kursi, baca tajwid tak betul. Kata hang baca tak betul, aku tak keluar. Dia tak keluar daripada badan, aku tak mau. Hang baca tak betul. Mana senjata tembak tak kena. Memang peluru tu baik, tapi tembak tak kena. Ya kan? Memiliki peluru yang baik dan senjata yang hebat bukan mesti musuh kalah. Kalau tak pandai guna dia. Ya kan? Senjata hebat, F apa misalnya kan, yang saya pun tak tahu lah, dia punya pistol tu. Ya kan? Main pun pandai, tembak pun kena. Kalau dia nak tu, tapi dia tak buat. Biar 10 pistol di badan, dia tak buat. Apa dia buat? Main-main. Apa tembak tak betul? Mana boleh nak kena musuh? Karena itu Ayatul Kursi ini memang ittifaq ulama. Hadis Nabi pun mengatakan ayat yang paling hebat dalam Al-Quran. Itu ketika Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ditanya oleh Nabi, kamu tahu apakah ayat yang paling besar dalam Al-Quran? Ini Nabi kita tanya kepada Ubay, macam periksa lah. Ubay pun baca lah Ayatul Kursi. Masya Allah, tepat. Nabi kita bersabda, liyahna'kal ilm ya Abul Munzir, tahniah, ilmu engkau hebat. Ya kan? Itu dia, tahniah. Kenapa? Engkau menjawab betul. Memang Ayatul Kursi itu paling hebat. Paling hebat sudah. Tapi kenapa kita baca jin tak keluar? Dia mengejek kita pula. Macam-macam dia. Dia kacau itu ini. Kita baca tak betul. Tadilah pistol tu elok, hak pakai tak kena, tembak tak kena. Ya kan? Jadi bukan pistol tu rosak, elok.
Tapi orang yang pakai ini tak pandai. Tu pakai pun nak kira juga, kena pandai juga, baru nak boleh. Ya kan? Kan di zaman Nabi hadis yang sahih cerita Abu Hurairah yang Nabi kita tugaskan menjaga Baitul Mal, menjaga makanan, korma, macam-macam Baitul Mal ni. Nabi kita menugaskan kepada Abu Hurairah. Kan maksudnya kalau Nabi kita buat arahan baru dia keluar. Tidak, jangan dia macam bendahari ini pegang duit saja. Yang berhak mengeluarkan duit perintah tu pengarah kewangan. Ya kan? Bendahari dia pegang cukup surat perintah, dia keluar duit. Yang nak arah keluarkan duit bukan bendahari. Bendahari itu simpan, tolong simpan. Ya kan? Yang kata keluarkan sekian, yang tu kena pengarah kewangan negeri. Kalau dalam negeri lah, yang tu yang buat surat keluar 1 juta macam tu. Bendahari dia tak boleh keluar, dia tolong, dia penyimpan saja. Ya kan? Begitulah Abu Hurairah. Nabi kita kata engkau jaga Baitul Mal, tunggu apa yang aku arah lah. Dia penjaga saja. Baik, suatu malam mai orang tua. Orang tua ni tengok muka dia pun belah, kesian. Kata, saya nak minta gandum sikit, nak minta korma sikit. Kata Abu Hurairah, tak boleh, saya ni, saya tukang jaga saja, saya bukan mengeluarkan. Kalau ada arahan baru saya keluar. Saya ni anak pun banyak malam ni, nak tunggu nak minta arahan siapa dia. Dah anak saya lapak sungguh ni, kesian. Akhirnya dia pujuk Abu Hurairah pun bagilah dia sekilo 2 kurma, bagilah. Tapalah budi bicara. Mana Abu bertindak, bagilah ke dia. Besok hari Abu Hurairah laporan ke Nabi, malam tadi ni ada orang tua mana tahu mai. Dia kata macam ni, dia rayu saya lah. Saya nak buat laporan lah kan, pasal saya ni bukan bidang saya mengeluar, saya mengarah keluar, saya tu simpan. Nabi kita memang kejadian lagu tu. Kau nu perasaan Nabi kita malam ni dia main pula apa. Dah Nabi kita sebut malam tu, malam kedua dia main sungguh. Malam kemarin juga kata dia mengadulah anak dia kelaparan lah, itu. Kata Abu Hurairah, memang saya sangka dia akan main, pasal Nabi dah sebut mungkin malam ni dia main. Pasal main pula lah. Dia main lagi sekali aku tak bagi. Tapi dia pandai rayu kuno, akhirnya kesian, bagi juga sekilo 2 kurma. Esok laporan lagi kan Nabi. Nabi kata, orang tua tu tak tahu. Pasal malam ni main pula. Nabi dah kata lagu tu, dia pun jaga lah malam ni akan mari pula. Dia kata malam ni kalau dia main aku palu dia, tak kira. Pasal apa? Apa namanya? Keliru dengan aku lah. Kalau bahasa kasar dia, langkah bangkai aku dulu baru dah boleh masuk ke Baitul Mal ni. Dia main. Akhirnya dia tangkap, ikat. Boleh pasal benda ni melampau. Sampai 3 kali. Orang minta maaf tu sekali 2 ya ni. Tiap malam, langganan. Ikat. Kata Abu Hurairah, aku akan bawa engkau kepada Nabi. Siapa engkau ni bagi dia? Kata lah, kesian lah, saya ni ada anak kecil apa semua ni. Jadi kata orang tua tu, tak payah engkau ikat tangan aku ajak kepada kamu satu doa. Bila engkau baca doa ni, aku tak boleh mari dah. Aku tak boleh mari. Kena baca elok-elok doa ni. Dia pun ajar kepada Abu Hurairah ayatul kursi. Kalau kau baca yang ni, aku tak boleh kacau. Engkau tak boleh kacau. Jadi esok bila Abu Hurairah baca, dia pun hilang. Esok laporan dekat Nabi pula. Kata orang tu main pula tadi malam, tapi dia ajak saya ada baca ayatul kursi ya. Kata bila baca yang ni, dia tak boleh main. Nabi kata dia sebenarnya pendusta. Cuma tadi malam dia betul cakap, dia ni kejadian umur dia pembohong.
Coba tadi malam dia cakap betul. Itulah iblis. Oh, hak mai itu iblis. Iblis mengajarkan kepada Abu Hurairah, kalau aku nak bagi aku tak boleh mai itu, engkau kena baca ayatul kursi. Banyak alim juga iblis ni. Dia tahu mengaji juga. Itu Nabi kita kata dia sebenarnya kejadian pendusta. Tadi malam dia cakap betul. Artinya siapa baca ayatul kursi aman daripada kecurian, aman daripada toyol. Tahu toyol? Yang curi apa namanya? Duit orang ni, toyol, kan? Ni toyol lah ni. Curi kurma apa semua. Itu. Dan aman daripada pukau. Kadang-kadang dia pukau kita, dia sihir, dia bakar kemenyan sesuatu depan rumah. Bagi orang rumah tu terlena betul-betul lah. Kalau dia angkat letak atas batas pun tak sedap. Tuan rumah ni, dia pun cungkih pintu ikut suka lah. Tuan rumah tak sedar. Kadang-kadang sedar tapi tak boleh buat apa. Tengok penjahat tu, rompak tu main, dia tengok je, dia tak boleh buat apa. Dia badan jadi macam longlai, lemah lagu tu, ya kan? Itulah. Ni pakai sihir. Jadi sebelum tidur kena baca ayatul kursi, insya-Allah taala aman daripada kecurian, aman daripada gangguan syaitan, aman daripada toyol dan seumpamanya. Ayatul kursi ini, jangan sampai tak terbaca. Sehari berpuluh-puluh kali bacalah. Setiap lepas sembahyang pun dah 5 kali. Tambah lagi pagi petang sebelum tidur dan sebagainya, itu dibaca ayatul kursi dengan kaifiat yang kita sebutkan tadi. Baik, daripada 10 atau 9 jumlah, 9 ayat sebenarnya, kan satu ayat yang mengandungi 10 ayat sebenarnya, 10 jumlah mufidah. Daripada segala-gala yang tu dia punya tempat paling istimewa dia, iaitu satu yang terakhir, satu sebelum akhir. Satu sebelum akhir. Yang akhir kan wahwal aliyul azim. Ni di mana tempat, orang kata tempat rahasia dia, kehebatan dia, wala yauduhu hifzuhuma. Itu kalau mengobatkan diulang itu banyak kali. Wala yauduhu hifzuhuma, wala yauduhu hifzuhuma, wala yauduhu hifzuhuma. Itu dia ulang-ulang. Kenapa? Situ tempat tikam yang jitu. Tempat tikam yang jitu. Apa maksud wala yauduhu hifzuhuma? Kan yang sebelumnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Meluasilah kursi Allah, kekuasaan Allah langit dan bumi. Wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak membebankan kepada Allah Ta'ala untuk memelihara keduanya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bukan itu saja, dan yang lain-lain lagi. Allah mengurus yang itu semua. Wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak membebankan kepada Allah sikit juga pun mengurus apa tadi? 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah menguruskan yang tu, sikit pun tak membebankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sikit pun tak membeban kepada Allah menguruskan yang tu. Yang kita minta berapa? 10.000 ya? 10.000. Ujung kuku langit pun tak ada, ujung kuku bumi pun tak ada. Faham tak? Itu dia tempat tikamnya tu. Kan Allah memiliki, menguasai, mengurus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di bawah kuasanya dia nak kata kun, maka fayakun. Sikit pun tak membeban, dia nak urus semua ni. Yang kita nak banyak mana? Yang kita nak tu banyak mana? 1 juta aja. Juta bukan ada apa. 7 lapis langit pun sikit pun tak menyusahkan Allah mengurus. Ya kan? Ustaz, saya banyak kali dah baca ayat ni tapi tak nampak lagi. Hari tu saya dah huraikan yang tu dah. Saya tak ulang dah. Kan yang cerita
Banyak kali dah sembahyang hajat. Kan rakaat pertama baca yang ni, rakaat kedua baca amanar Rasul. 40 kali ada sembahyang hajat. Tak tunai-tunai juga. Lagu mana? Tak mana, tak kena dia ni. Lu bayang dah Allah kuasa 7 lapis lagi, 7 lapis bumi. Hajat saya 10,000 je. Hajat saya 50,000 je. Nak dapat projek yang ni kan. Allah projek ni bagi menteri sains sikit ya, bukan payah mana. Ya kan? Takkan tak dapat. Sikit yang benar. Pasal apa tak dapat? Saya baca banyak kali dah yang ni. Yang hajat lah, apa-apa lah. Tak mana tak kena. Hari tu saya dah bahas. Saya tak ulang balik. Ringkas dia, mungkin hikmah Allah, dia tak nak bagi kat kita di dunia. Dia dah bagi kat kita, masuk dalam akaun kita, nanti ambil di mana? Di syurga. Proyek tu dapat dekat kita. Cuma dia tak bagi proyek tu di dunia kepada kita. Seumpama pahala seperti proyek tu dapat ke kita di akhirat. Kita terkejut tengok dalam akaun kita, main mana masuk 100,000 ni. Rupanya pahala yang kita sembahyang hajat hari itu ni. Cuma proyek tak dapat lah. Allah Ta'ala tahu. Kalau proyek tu dapat ke dia, malah ni tak ngaji. Kalau proyek tu bulan lepas lah dapat ke dia lah, malah ni tak ngaji. Duk kalut urus yang tu lah. Ya kan? Duk kalut mengurus proyek tu. Jadi malam ni tak mengaji. Mujak tak dapat. Mujak tu. Mujak tak dapat. Tu yang boleh mengaji malam ni. Saya pun mujak tak dapat. Tu yang boleh mengajak malam ni. Kalau saya dapat proyek besar tu, taman batang hidung tak tahulah. Ya kan? Jadi maksud bila tak dapat tu, jangan kata Allah Ta'ala tak bagi. Dia tak bagi nampak di dunia. Dia sayang kat kita. Dia tahu hak sikit-sikit ni pun kalut dah. Hak banyak tu lagi celaru dia. Jadi bagi-bagi jangan nampak. Itu maksud dia. Dan ada 4 macam benda yang saya hurai pada hari itu, saya tak boleh ulang lah. Jadi artinya kadang-kadang tu benda dah dapat, cuma masuk dalam akaun kita. Jumpa di akhirat nanti. Di dunia ni Allah tak bagi tunjuk. Kalau bagi tunjuk, Allah, kita pun lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu ayatul kursi. Yang keduanya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini ayat yang selalu kita baca selepas sembahyang kan, waktu pagi dan di waktu petang. Ini 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Tadi ayatul kursi juga dalam surah Al-Baqarah. Adapun amanah rasul ini 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Juga tidak kurang hebatnya daripada ayatul kursi. Luar biasa. Seperti ini hikmahnya, seperti ini besarnya, seperti ini fadilatnya, tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat zaman dahulu. Hanya untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad saja. Umat dahulu nak dapat ayat macam ni, tapi tak dapat. Kita kan ni, ayat ni Masya Allah, kalau kita halusi dia punya maknanya, tafsirnya, Masya Allah, Tabarakallah. Allah nak bagi benda yang luar biasa kepada kita. Sampai di ujung je kan, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini luar biasa. Ayat ni ayat Allah mengasihani umat Nabi Muhammad. Karena itu mungkin kalau kita ingat-ingatlah, kita ni semua kecil-kecil pun kita duk dengar ada Tok Wan kita duk baca ni. Kecil-kecil duk dengar ada Pak kita duk baca. Kecil-kecil di surau kita dengar ada ustaz-ustaz duk baca amanah Rasul ni. Ya kan? Bukan kata baru hari ni kita dengar, selalu sungguhlah. Kenapa? Daripada besarnya hikmah dan kandungan dalam ayat tersebut. Baik, dilanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dipanggil tahlil besar. Tahlil besar ni dia ada 3. Ada besar yang paling sempurna, ada besar yang tengahan, ada besar yang kecil. Artinya di antara yang besar tu dia paling kecil. Ini yang tengahan.
Maksud tengahan bagaimana, coba perhatikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ini adakan yuhyi wa yumit. Ada sebagian tak ada yuhyi wa yumit tu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya ini kan ada perkataan yuhyi wa yumit. Sebahagian teks pula bertambah yuhyi wa yumit biyadihil khairu, bertambah lagi innak wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berapa kali dibaca? 3 kali dibaca. Ini di waktu sore ataupun di waktu petang atau pagi juga. Kalau selepas sembahyang, ini diingatkan, karena dia ada hikmah, dia ada kelebihan tertentu. Kalau selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang maghrib, baca yang ni 10 kali sebelum mengubah tempat duduk. Kan kita duduk tahiyat akhir, ya kan, salam kita, jangan dirubah dulu tempat duduk kita, tetap duduk tawarruk namanya, ya kan. Duduk macam duduk tahiyat akhir sampai selesai baca yang ni 10 kali. Itu kaifiat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Artinya baca yang lepas sembahyang tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan tadi maghrib kita baca berapa kali? 10 kali. Subuh baca berapa kali? 10 kali sebelum merubah tempat duduk. Jangan berubah dulu, walaupun badan tumbun, sakit kaki lah, lenguh, sabar pi sampai selesai 10 kali baca, baru kita nak bersela ke apa semua. Sebelum tu jangan ubah tempat duduk dulu. Itu kaifiatnya, cara dia. Memang ada kelebihannya. Untuk demikian akan diampunkan baginya dosa walaupun seperti buih di laut. Masya Allah, luar biasa. Dan siapa yang membaca ini 100 kali sehari, sama ada yang pendek, apakan lagi yang tengahan, apakan lagi yang besar, hari itu syaitan tidak akan mendekati dia. Itu dia. Yang pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada yuhyi wa yumit. Kalau yang panjang, yang tengah ini, yang panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir, ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pendek pun kalau kita baca, syaitan tidak akan mendekati kita 24 jam. Dia tak boleh kacau kita. Karena itu, orang yang nak mengubat orang yang kena rasuk, dia sendiri kena baca dulu, karena membentingi dirinya. Baca ayat tu, baca yang la ilaha illallah tadi berapa kali? 100 kali. Pasal takut hak syaitan yang kasut orang ni dia nakal. Takut syaitan ni nakal, ya kan, dia kacau macam-macam. Bila kita dah baca 100 kali itu, ada hadis Nabi juga demikian, insya-Allah syaitan tidak akan mampu mengganggu kita, merasuk kita apa semua. Itu baca. Kalau misalnya ada orang kena rasuk pun, kalau kita boleh baca 100 kali yang tu, insya-Allah boleh keluarlah makhluk itu daripada orang yang kena rasuk. Jadi baca betul-betul lah, bacanya tenang-tenang, jangan apa namanya kalang kabut. Masing-masing huruf ditunaikan mengikut bacaannya, jangan ada yang tertinggal. Jadi 100 kali baru nak mengubat orang. Baru nak mengubat, artinya kita sudah berbenteng diri kita. Kan syaitan yang nakal ni kadang-kadang bila kita kita nak hambat dia daripada badan orang tu, dia kata saya nak keluar, tapi saya nak rasuk isteri engkau. Dia keluar pada orang ni, tapi isteri kita dia nak rasuk. Atau dia kata dia nak keluar, tapi dia rasuk anak perempuan kita. Sudah dia kacau kita kan. Kan hari itu pun saya dah sebutkan, di antara perkataan yang paling ditakuti oleh syaitan ialah perkataan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia mengancam itu saja, jangan sila,
Sila apa? Benda tak baik, ya kan? Atau kita akur kepada benda yang tak baik, ataupun engkau tak boleh, aku kuat. Jangan. Mana kita kuat? La haula wala quwata illa billah. Itu rahasianya. Kenapa juga bila dipanggil hayya 'alas shalah, kenapa tidak dijawab dengan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bila hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sebenarnya aku ni hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif. Saya tidak ada kekuatan untuk pergi ke masjid, untuk berjamaah, kecuali dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada aku. Ya Allah, berikanlah kekuatan itu kepada aku. Itu maksud daripada la haula wala quwata illa billah. InsyaAllah dia boleh. Jangan menyombongkan, tak apa, saya pergi. Takut berasa saya hebat, saya kuat, kan? Nanti tak jadi kuat. Karena itu kita serahkan kekuatan hak milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya, ya Allah, hamba-Mu ni tak ada kekuatan, tak ada kemampuan. Anugerahlah kepada saya sehingga boleh nak pergi ke masjid ni, nak sembahyang berjamaah ni, ya kan? Itu perkataan la haula wala quwata illa billah. Baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 3 kali. Ini termasuk al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ni, al-baqi itu kan yang kekal, as-salihat itu baik. Benda yang kekal dan baik apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dia boleh menjadi ganti sembahyang sunat tahiyatul masjid bila dibaca 4 kali, macam yang Imam Ghazali sebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya kan? Ini kita dalam masjid, orang sedang pengajian, lagi duduk mengaji lah, kita nak sembahyang tahiyatul masjid, nanti mengganggu suasana pula. Kita duduk, kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali baca? 4 kali. Dia boleh ya gantilah, macam akak ganti kepada rotan, ya kan? Dia tak semacam dengan rotan, lah dia akak saja, tapi dia boleh jadi ganti kepada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali. Ini Masya Allah. Kalau kita mengaji kitab hadis Bukhari, kan setelah Al-Quran apa dia? Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Kitab yang 6 itu, kitab yang paling hebat daripada yang 6 itu hadis Sahihul Bukhari. Ijma' ulama ahlu sunnah bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahihul Bukhari, kecuali Syiah yang tak setuju. Syiah kata yang tu dhaif kitab tu. Kita ahlu sunnah mengatakan kitab yang paling hebat setelah Al-Quran ialah Sahihul Bukhari. Baik, bila kita membaca kitab Sahihul Bukhari, ini bagi yang biasa membaca, bila majlis khatmul Bukhari, mengkhatamkan kitab Bukhari, itu kalau di India, kalau di Indonesia dan di mana-mana tempat orang mengkhatamkan Bukhari ini mesti dia kenduri besar, macam khatam Quran juga. Khatam Bukhari itu tradisi ulama sudah begitu. Kadang-kadang hak jamu itu pula nasi Bukhari, nasi Bukhari, Bukhari ke biryani kan, ya ada nasi Bukhari tu. Jadi kalau budak-budak di Mekah dia kata khatamnal Bukhari wa akalnal Bukhari. Kami khatamkan kitab Bukhari dan makan nasi Bukhari. Bukan kami khatamkan Bukhari dan kami makan Bukhari. Maksudnya yang dimakan tu nasi masakan ala Bukhara atau Bukhari. Baik, hadis Bukhari yang lebih 7.000 hadis itu
permulaan hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang terakhir dalam kitab beliau, yang paling akhir, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadis yang terakhir dalam kitab Bukhari. Biasanya kalau majelis khatam kan baca Quran terakhir surah Qul a'udzu birabbin binnas. Kalau Bukhari yang itulah hadis yang terakhir, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, mudah dituturkan. Ada dua kalimat diucapkan begitu mudah sekali, tak sampai setengah menit. Kalimat tu khafifatani 'alal lisan, tapi saqilatani bil mizan, sangat berat dalam timbangan amal pada hari kiamat nanti, beratnya luar biasa. Tapi dituturkan di lidah begitu mudah sekali. Dua kalimat, mudah dituturkan, tapi sangat berat dia dalam timbangan amal. Habibatani ilar rahman, sangat dikasihi kepada Allah. Allah kasih sungguh siapa yang berkata dengan perkataan itu. Apa dia dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dia. Itu hadis terakhir. Lepas itu baca doa khatam Bukhari kan? Itu dia. Jadi ini kalimat ini ringkas, mudah diucapkan, tapi pahalanya sangat besar. Kalau kita sambil pandu kaita balik ke rumah, kalau 10 kali Allah boleh sangatlah, jangan sampai pandu kaita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Payah mana? Jangan. Kalau nak baca Yasin ni Allahu akbar. Ini mudah saja. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudahnya dituturkan. Selama lidah kita masih belum kelu, selama lidah kita tak sengit lagi, dah sengit dah stroke, Allah tak payahlah nak ucap apa. Kan lidah kita masih boleh menuturkan kalimat ini, tuturkanlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah, mudah diucapkan, berat dalam timbangan amal, sangat dikasihi di sisi Allah. Baik, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini bertaubat, ya Allah, ighfir lana, ampuni dosa kami, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, engkaulah Tuhan yang menerima taubat lagi sangat pengasih. Ini cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta diampunkan dosa dan diterima taubat kita di sisi Allah. Karena kita ini pasti berdosa. Jangan ada yang merasa dirinya tidak berdosa. Kita ini semua pasti berdosa. Cuma besar kecil, sikit banyak. Kalau dosa ada kita semua. Nah, sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Mengakulah astaghfirullahalazim, Rabbana ighfir lana wa tub alaina. Tub alaina itu terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Kemudian disambung dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Sering kita hurai bab salawat sudah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan apa yang dicipta oleh Allah. Ini ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang berkata demikian tidak mengenal kepada sesuatu yang tidak diingininya. Subhanallah. Dan yang di bawah ini pun panjang hadis. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Siapa membaca ini di waktu pagi, sehari aman. Tidak akan berlaku aksiden ke atas dia. Tidak akan kecurian harta benda dia. Itu hadis Nabi. Jelas. Membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kalau dia nak jadi sesuatu, dia terlupa baca gitu. Oh patutlah pagi tadi tak baca. Tu yang jatuh tangga, tu yang tersepak batu, luka. Lah pagi tadi tak baca, ya kan? Malam berjaga, buka internet. Lagi pagi tak baca bismillahirrahmanirrahim, tengok-tengok lah kaki dah luka dah. Kalau dia baca, dia ingat, insya-Allah. Itu janji Nabi. Tidak akan mengena kepadanya makruhun, sesuatu yang tidak diingini. Tidak akan terjadi ke atas dirinya. Masya Allah. Dengan membaca ini. Kalau nak terjadi, ya Allah bagi dia lupa. Dah tak ingat. Sama juga dengan laqad ja'akum. Kan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah kalau hari itu dia baca, dia tak mati. Baca apa kita tadi, insyaallah tak mati hari ini. Insyaallah. Kalau orang lain terbakar mati, dia selamat. Orang lain jatuh ke terbang mati semua, dia tak. Dia baca laqad ja'akum pagi tadi. Kalau terjatuhlah ke terbang tu, orang lain mati semua, dia elok sangkut atas pokok nyok. Tak apa dia. Tak apalah, tapi orang dia tak mati. Kalau dia dah mati juga, dia tak baca begitu. Tak baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan benda-benda tu. Masya Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Orang yang membaca demikian, Allah meridai dia. Karena dia kata dia rida dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Rida. Kan rida ni artinya tak ada komplain. Bukan tak ada sakit. Sakit rasa juga, tapi komplain tak ada. Itu makna rida. Kita rida dengan ketentuan Allah, meridai apa yang Allah takdirkan kepada kita, bukan kadar rasa sakit. Kita tetap ada rasa sakit, tapi tak ada komplain kepada Allah. Sakit tu kita rasa. Kita rasa luka tu sakit, ya kan? Kematian tu sakit. Yang ni menyedihkan kita, tapi kita tak komplain, tak terima dengan puas hati. Jadi bukan makna rida itu hati itu tidak merasa kesakitan. Ada, tak apa, tapi tak ada komplain. Terimalah. Itulah dia hakikatnya. Itu makna ar-ridha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Yang baik dan yang jahat semua dengan ketentuan daripada Allah. Kan qada dan qadar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ila Allah batina wa zahira. Asalnya begitu. Tapi supaya lagu dia, rima dia kena, bagi dia khair dengan her. Kan kalau ikut nahu dia, amanna billahi wal yaumil akhir tubna ila Allah batina wa zahira. Tapi tak dibaca lagi macam tu. Baca macam mana? Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ila Allah batina wa zahir. Bagi sama dia punya bunyinya. Kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kami bertaubat kepada Allah secara batin dan secara zahir. Ya Rabbana wa'fu anna, wahai Tuhan kami, maafkanlah kami. Wa muhul ladzi kana minna, padamkan dosa yang ada pada kami. Wa muhu itu padamkan, alladzi itu dosa,
kana minna, yang ada pada kami. Jadi kita memohon Allah memaafkan kita dan juga memadamkan segala apa yang kita kerjakan daripada dosa. Kemudian ya zal jalali wal ikram. Kira-kira sampai situ lah kot, insyaallah. Nah, insyaallah kan lebih kan. Insyaallah. Jadi ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nah, kita berhenti di situ, insyaallah. Nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang, insyaallah. Ada apa-apa soalan mungkin terkait dengan pengajian kita? Masalah bacaan tadi, radina billahi rabba wa bil islami dina, ada yang bertambah wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bolehkah yang demikian? Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang teks yang asal seperti itu, wa bi Muhammadin nabiyya. Yang mau ditambah juga tidak ada salahnya, boleh. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ya, boleh ditambah itu. Artinya tambahan menjadi lebih elok. Ada lagi soalan yang lain? Baik, sementara itu mari kita baca sekali semua dari muka surat. Ya, kita baca daripada awal lah, ambil barakah, walaupun sampai yang kita mengaji hari ini saja, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wamhu alladhi kana minna. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin.